Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Hadis yang ke-9. Betul tak? Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, hadis yang ke-9, ya, hadis 40 hadis akhir zaman. Islam kembali dagang ataupun Islam kembali asing. Ya, disebut dagang ni maknanya macam kita pergi ke tempat yang bukan tempat kita. Kita pergi ke Amerika, tuan-tuan pergi ke Rusia, tempat kita berdagang. Jadi kita akan rasa asing di bumi itu, bukan bumi kita. Jadi kata Islam kembali dagang, Islam kembali asing di mata manusia. Itu makna dia. Baik. Kita tengok hadis dia. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Hadis ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Saya dah sebutkan kat tuan-tuan, nama sebenar Abu Hurairah bukan Abu Hurairah. Nama dia sebelum masuk Islam adalah Abdul Syams bin Sakhar. Itu nama dia sebelum Islam. Abdul Syams maksud dia hamba matahari. Hamba matahari bin Sakhar bin Batu. Bapa dia nama Batu. Jadi peliklah Sakhar tu, ketui batu. Ketui batu yang besar. Jadi hamba matahari bin Batu. Bila dia masuk Islam, nama ni nama syirik. Nama ni mesti diubah. Maka Nabi SAW ubah nama dia menjadi Abdul Rahman, ya, hamba Tuhan yang Maha Pemurah. Dan ada hadis sebut ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdul Rahman. Nama yang disukai di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Sebab nama itu menunjukkan perhambaan kepada Allah. Ya, hamba Allah, hamba Tuhan yang Maha Pemurah. Itu Abdul Rahman bin Sakhar. Nama ayah dia Nabi SAW tak ubahlah. Nama ayah dia kekal. Sebab dia yang masuk Islam, bukan ayah dia. Jadi Abdul Rahman. Kemudian boleh dapat gelaran Abu Hurairah tu. Sebab apa? Sebab Abu Hurairah maknanya dia bapa kucing. Jadi kenapa Nabi gelar dia Abu Hurairah? Kerana dia sangat sayang kepada kucing. Kenapa dia sayang pada kucing ni? Sebab ada hadis Nabi SAW sebut, ada orang perempuan yang puasa sunat di siang hari, sembahyang tahajud di malam hari, dan dikurung kucing sampai mati. Dikurung, tak bagi makan, dia mati masuk neraka. Sebab dia seksa binatang. Sepatutnya kalau tak nak bagi makan tak apa, tapi jangan kurung dia, lepas dia. Itu zalim. Itu orang yang zalim mesti masuk neraka, walaupun dia ahli ibadah. Nampak tu? Orang zalim walaupun dia ahli ibadah, dia mesti masuk neraka. Tu jangan dekati zalim. Hatta zalim pada binatang ni sekecil-kecil zalim lah. Zalim pada orang lagi teruk. Zalim pada orang ke, zalim pada orang yang alim ke, zalim pada kucing pun masuk neraka, apatah lagi zalim pada manusia, apatah lagi zalim pada anak yatim, apatah lagi zalim pada orang miskin. Yang ni walaupun ahli ibadah mesti masuk neraka. Baik, itu yang sejak pada itu Abu Hurairah dia jadi sayang pada kucing. Baik, jadi Nabi panggil dia Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Abu Hurairah ni jarang tuan-tuan tengok hadis disebut sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, jarang. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarang. Sebab apa jarang? Sebab Abu Hurairah kebanyakan hadis dia dengar daripada sahabat yang lain. Sebab Abu Hurairah ni masuk Islam lambat sikit. Ada yang kata waktu Fathul Mekah, ada yang kata sebelum tu lagi, tapi dia lambat datang ke Madinah. Jadi banyaknya hadis dia qal, Rasulullah berkata, dia berkata, Nabi SAW berkata. Kalau tuan-tuan baca hadis, ada sahabat kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, yang tu memang sahabat tu dia samak terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu hadis lah tuan-tuan. Tapi yang ni memang sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sebab Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis. Sebab apa dia banyak hafal hadis? Sebab dia ahlu sufah. Ahlu sufah ni yang sahabat Nabi yang datang pada jauh, tak ada tempat tinggal, miskin, dia duduk di belakang Masjid Nabawi kan. Tuan-tuan pergi sana, dia ada tanda lagi di mana tempat ahlu sufah tu. Jadi dia duduk di situ, jadi dekat dengan Nabi SAW, dekat dengan rumah Nabi. Rumah Nabi pun tepi masjid. Maka banyaklah masa dia dengan Nabi SAW. Baik, apa kata Nabi SAW? Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam mula tersebar dalam keadaan dagang, yakni asing, dan ia akan kembali asing pula, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Cuma dalam hadis ni sebenarnya hadis ni dia ada banyak riwayat dia ada sambungan lagi hadis ni. Untuk hadis ni dia berhenti di sini. Untuk dalam hadis yang lain, dia punya syawahid dia ada sambungan lagi. Sahabat Nabi SAW tanya pada Nabi, yang ni disebut Islam datang dalam keadaan asing, dagang, kemudian akan kembali asing, maka untunglah bagi orang-orang yang asing, yang pelik pada orang lain lah. Dia istiqamah dengan Islam. Jadi sahabat tanya pada Nabi SAW, wa mal ghuraba, siapa yang orang asing tu? Dalam hadis lain sebut, dalam ni pengarang tak datang kan. Siapa orang yang asing tu? Yang Nabi kata fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Siapa orang yang asing tu? Soalan dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yuslihun idza fasada an-nas, orang-orang yang memperbaiki, yang melakukan kebaikan, yang memperelokkan diri dia ketika makna manusia ramai rosak. Maksud dia bila sebut dalam hadis ni, orang yang masih lagi beribadah dalam keadaan ramai tak semayang, alhamdulillah dia semayang. Dalam keadaan tuan-tuan main mengaji, ramai lagi orang yang tak main mengaji tuan-tuan. Dalam keadaan orang yang melakukan sedekah, hanya berzikir, hanya baca Quran, dalam keadaan masyarakat jauh pada agama. Mana orang yang masih lagi berusaha tuan-tuan dan memperbaiki diri dia ketika mana manusia dah jauh daripada agama. Baik, kalau kita nak tengok oleh tuan-tuan, macam tuan-tuan pagi ni lah saya sebut kat tuan-tuan, kalau nak dibandingkan orang selingsing yang main mengaji dengan tak main mengaji, agak-agak orang selingsing yang ada dalam ni dengan yang tak main mengaji, mana ramai lagi? Tuan-tuan ramai lagi. Orang selingsing sikit betul lah tuan-tuan. Yang ramai lagi lah yang tak main tu. Saya yakin ada yang tak main kerana keunzuran, tak apalah, ada uzur, mungkin dia ada kerja. Tapi ada orang yang tak main kerana memang tak ada uzur pun. Boleh jadi kita duduk kuliah ni tidur lagi. Tak tidur lagi, subuh pun tak bangun lagi. Boleh jadi dah nanti habis dah terbit matahari, ada lagi yang tak bangun. Itu tafsiran yang pertama. Dalam hadis yang lain Nabi sebut lagi, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, alladzina yuslihun ma afsadan nas min sunnati, orang yang cuba memperbaiki sunnah aku yang telah dirosakkan oleh manusia. Sunnah, bila sebut sunnah Nabi ni merangkumi semua akidah dan syariat. Akidah yang dibawa oleh Nabi SAW dan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ketika mana ada orang yang dah meninggalkan syariat Nabi, ada orang dah tinggal ajaran Nabi, ada orang yang ambil agama sikit-sikit tuan-tuan yang sesuai dengan dia, ada orang yang cuba yuslihun, memperbaiki balik, nak memperbaiki balik masyarakat yang telah jauh pada agama ataupun yang telah merosakkan konsep beragama.
Cuba nak bagi faham balik konsep beragama yang sebenar yang dibawa oleh Nabi SAW. Sunnah ni luas tuan-tuan. Bila sebut sunnah, sunnah ni merangkumi semua. Biasanya tuan-tuan, yang kita sedihnya kadang-kadang ada setengah orang dia nampak sunnah ni sikit sangat dia nampak. Sunnah dia hanya nampak tanpa pakaian. Itu silap lah. Buh selendang. Itu lagi apa? Serban. Serban betul. Tuan-tuan boleh pakai serban, bagus. Serban, buh selendang. Apa lagi tuan-tuan? Pakai jubah. Itu sunnah Nabi SAW. Siapa yang buat kerana sayang pada Nabi, maka dapat pahala. Tapi tuan-tuan, ada sunnah yang lebih besar, iaitu hukum hakam syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu yang sunnah yang lebih besar. Kalau sunnah kecil kita amalkan, maka sunnah yang besar juga kita kena amalkan. Baik. Jadi tuan-tuan, macam Nabi SAW pakai serban. Ada masa Nabi tak pakai serban, Nabi pakai kopiah ya? Ada masa Nabi keluar rumah pakai kopiah ya? Ada masa Nabi keluar rumah kadang-kadang lah, jarang lah, Nabi tak pakai kopiah, tak pakai serban. Itu yang sahabat nampak Nabi kan. Anas bin Malik nampak waktu malam bulan purnama, nampak Nabi SAW keluar pakai baju yang berwarna merah, rambut dilepaskan sampai ke bahu, rambut panjang. Dan rambut Nabi tak pakai kopiah lah. Anas bin Malik tengok bulan, tengok Nabi, maka dia tengok Nabi SAW lebih cantik daripada bulan purnama di malam bulan yang terang. Baik. Nabi SAW juga tuan-tuan, sunnah Nabi ni dia sesuai dengan zaman, sesuai dengan tempat. Nabi masa perang, Nabi pakai apa tuan-tuan? Masa perang pakai baju besi. Ya, Nabi pakai baju besi. Topi Nabi berantai. Yang berantai tu kan, supaya orang tetap tak makan. Boleh ke tuan-tuan mai esok pakai baju besi tuan-tuan? Mai sembahyang subuh baju besi, kurang-kurang. Orang tanya apa sebab pakai baju besi? Hang tak tahu kan Nabi pakai baju besi? Betul lah Nabi pakai baju besi. Tapi Nabi pakai baju besi waktu bila? Waktu perang. Waktu perang lumrah lah. Maksud dia pakaian sesuai dengan tempat dan masa. Sebab tu dulu masa kes ada budak pakai serban kena saman tu, ingat tak? Tungguru ni Abdul Aziz rahimahullah, dia pesan pada orang Islam yang naik motor pakai topi. Sebab sunnahnya pakai topi lah, sebab jatuh selamat kepala tu. Pakai serban pun bagus kalau dekat-dekat dia pakai serban. Tapi kalau pakai topi, sunnah dia begitulah. Sunnah Nabi SAW dalam peperangan pakai topi besi. Sunnah dia begitulah. Bila kena tetap, tak makan lah tuan-tuan. Baik. Sama juga apa yang Nabi makan. Nabi makan kambing. Bukanlah makna tuan-tuan makan kambing dapat pahala. Sebab itulah makanan yang ada tuan-tuan. Nabi suka paha kambing kan. Nabi suka paha kambing. Bukanlah makna tuan-tuan makan paha kambing dapat pahala. Itu makanan yang ada lah tuan-tuan. Nabi suka makan bubuk harisah, roti yang digandum yang dicampur dengan daging. Bukanlah tuan-tuan makna tuan-tuan makan dapat pahala. Itu yang makanan yang ada di situ tuan-tuan. Yang makanan yang ada di situ. Dan Nabi juga suka makan kurma. Cuma makanan Nabi ni semua berkhasiat. Semua makanan Nabi ni dia memang grade yang paling bagus lah. Tak ada yang grade yang tak bagus. Semua A. Cuma saya nak beritahu yang Nabi datang, yang Nabi perintahkan kita buat, itulah sunnah yang terbesar. Sunnah yang terbesar. Yang Nabi datang dan Nabi wajibkan syariat yang dibawa, itulah sunnah yang paling besar yang kita kena amalkan. Kemudian tuan-tuan, keterangan Islam mulai tersebar di Mekah dengan keadaan yang sangat asing dan dagang. Sangat sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibanding dengan penentangnya. Kalau tuan-tuan tengok sejarah orang Arab di Mekah tu, asalnya mereka ni Islam. Masa Nabi SAW diutuskan, sebelum Nabi diutuskan, bangsa Arab tu dia dah buat syariat Nabi Ibrahim kan. Dia pun pergi haji. Orang Arab pergi haji. Sebab di Mekah tu asalnya Islam. Tuan-tuan ingat Nabi Ibrahim dia tinggal apa? Hajar dengan Ismail alaihissalam kan. Bila tinggal di situ orang Arab Islam semua. Terutama yang duduk di Mekah tu Islam. Semua Islam. Macam mana boleh rosak? Rosaknya bila ada seorang lelaki nama dia Amr bin Luhai ataupun Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia ni yang merosakkan ajaran Nabi Ibrahim. Asalnya betul semua, haji ada apa, tawaf ada, memuliakan Kaabah,
kemudian bermalam di Muzdalifah dan Mina kan, orang haji buat. Tuan-tuan tahu, itu masih lagi ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi Muhammad diutus. Orang Arab jahiliah ni ada bermalam di Muzdalifah. Mereka ada tawaf, mereka mengagungkan rumah Allah. Yang rosaknya Am bin Luhai al-Khuzai ni, dia rosakkan bangsa Arab. Macam mana dia rosakkan? Am bin Luhai ni, dia orang yang kalau macam orang kita panggil tok lebay. Orang Mekah yang baik, akhlak baik, cakap baik, semua baik. Dia ni juga beragama dengan agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihi salam. Jadi tuan-tuan, dia ni orang Mekah ni respect lah dengan Amr bin Luhai ni, orang yang perwatakan dia baik, orang beragama. Dia pergi berdagang ke Syria, Syam. Lah ni Syria lah, lebih kurang 1000 km lebih. Sampai di Syria, Amr bin Luhai ni dia tengok orang Syam ni, Syria ni, sembah tokong, sembah berhala, al-asnam wal awthan. Dan Amr bin Luhai ni tengok kebanyakan Nabi diutuskan di Syria, betul? Banyak Nabi, 25 Rasul tu, banyaknya diutuskan di Syria, Bani Israel, Syam. Termasuklah Palestin. Palestin tu termasuk Syria. Palestin dan Jordan dan Lubnan termasuk dalam istilah Syam. Amr bin Luhai dia tengok Syria ni ataupun Syam ni tempat kebanyakan wahyu dan Nabi diutuskan. Banyak tuan-tuan. Nabi Ibrahimnya, Nabi Musanya tuan-tuan di Palestinnya, Nabi Yaqubnya, Ishaknya, Ayubnya, banyak tuan-tuan di situ. Jadi Amr bin Luhai kata, kalau macam tu betul lah kot sembah berhala ni, sebab kebanyakan Nabi diutuskan di sini. Nabi Ismail tuan-tuan, kan Nabi Ibrahim tinggal anak dia, Nabi Ismail di Mekah, jadi bangsa Arab jauh dengan Nabi SAW, lebih kurang 41 datuk kot. Kemudian di Syam ataupun Palestin, Syam tinggal Nabi Ishak. Ishak dapat anak Yaqub, Yaqub dapat anak Yusuf, Ayub, ni semua di Syam. Jadi dia rasa sembah berhala ni betul kot. Maka Amr bin Luhai ni pun dia tanya kat orang Syria, Syam, pasal apa hangpa sembah Tok Kong ni, tak sembah Allah? Orang Syria kata apa? Kami sembah Tok Kong ni, bila kami minta hujan, dapat hujan. Bila kami minta tolong, Tok Kong ni lah tolong, batu-batu ni lah berhala ni. Maka dia pun minta, bagilah aku satu berhala, aku nak balik ke negara Arab. Dia pun bagi satu berhala yang besar, nama dia Hubal. Dia bawa balik Hubal, letak di Mekah. Bila letak di Mekah, orang Mekah pakat sembah. Bila orang Mekah sembah, punca dia apa? Pasal Amr bin Luhai. Sebab tu kadang-kadang kena berhati-hati. Walaupun orang kita nampak dia baik, dia tok lebay, kalau dia bawa benda pelik, jangan terima. Walaupun di mata kita dia peribadi dia elok, takut jadi macam Amr bin Luhai ni. Disebabkan orang Mekah ni sangka Amr bin Luhai ni orang baik, pakat semua sembah berhala. Kemudian pula orang Arab sekeliling tu pula, dia pun tengok tempat yang paling baik adalah Mekah, betul tak? Tempat paling baik tu adalah Kaabah tu. Di Kaabah tu pun orang pakai sembah berhala. Takkan kami tak sembah? Semua pakai sembah berhala. Rosak agama. Tinggallah beberapa orang yang masih zaman Nabi SAW diutuskan, masih lagi ada orang yang pegang agama Nabi Ismail. Macam siapa? Qus bin Sa'idah, Amr bin Umayyah bin Salat, kemudian Am bin Nufail. Mereka ni masih lagi orang yang pegang agama Nabi Ismail alaihi salam. Masih lagi ada, tapi sisa baki tu ada sikit sangat. Ada beberapa orang ni, termasuklah dengan apa? Yang Nabi jumpa tu, yang dah buta tu. Apa nama dia? Yang Nabi dengan Khadijah bawa tu. Ingat nama dia? Siapa dia? Nabi turun dapat wahyu, kemudian Nabi gemetar takut kan. Kemudian Khadijah bawa bertemu dengan pak saudara dia tu, yang tak sempat menolong Nabi tu. Saya lupa nama dia tuan-tuan. Yang tu pun sama. Dia juga Islam, ikut agama Nabi Ismail. Mula-mula Nabi SAW berdakwah, tuan-tuan tahu kan, 3 tahun secara sembunyi. Kenapa sembunyi? Supaya orang tak terkejut. Sembunyi-sembunyi. Masa Nabi SAW berdakwah, orang Arab tak pandang pun. Sebab mereka anggap Nabi macam 3 orang tadi tu, Qus bin Sa'idah, Am bin Nufail, Umayyah bin Salat. Mereka ingat, saya lupa di Waraqah bin Naufal.
Yang mana pak saudara Khadijah tu kan, Waraqah bin Naufal, dia juga Islam. Ajaran Nabi Ismail. Jadi tuan-tuan, orang sangka Nabi ni macam mereka tu lah, suka sembang bab agama. Dia berbiak sampailah sikit-sikit masuk Islam. Mula-mula tuan-tuan, Nabi SAW berdakwah hari yang pertama, yang Islam 4 orang. Nombor 1 Islam isteri dia Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua adalah anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Harisah, yang orang panggil Zaid bin Muhammad. Nabi angkat dia menjadi anak angkat Nabi. Turun ayat Quran tak bagi, jangan panggil Zaid bin Muhammad. Walaupun bin pada Nabi SAW tak boleh, kena panggil Zaid bin Harisah. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama bapa mereka, bin bapa mereka, itulah yang adil di sisi Allah. Tuan-tuan, ambil anak angkat, jangan bin pada kita, berdosa, rosak nasab. Takut nanti tak dapat harta pusaka. Tuan-tuan hibah awal-awal, boleh hibah. Macam baru ni ustaz saya di Zudin tu, dia anak tak ada, dia sakit, bini pertama tak mau jaga, bini kedua tak mau jaga. Yang jaga dia anak angkat dia. Padahal dia jadi macam budak-budak, berak kencing pun tak ketuan hala. Jadi anak angkat dia sayang sungguh, jaga dia sungguh-sungguh. Jadi dia tak ada ahli waris. Last sekali dua-dua isteri dia dicerai. Isteri pertama cerai, isteri kedua mencerai. Hidup dia tak ada ahli waris lah. Maka semua harta dia dibubuh nama, dia bagi anak dia terus semua. Bagi anak dia. Bila dia mati je, meninggal je saya punya ustaz ni, harta dia banyak, dia orang kaya. Adik-beradik ramailah datang. Pasal apa datang? Masa sakit sekok pun tak mai. Nak tolong jaga ke, nak tolong tengok. Bila mai, semua pakat mai. Masa dia meninggal, mai buat apa? Buat pelari geran. Teruk betul. Masa sihat tak mai. Jadi tapi bila dia buat pelari geran pun tak boleh buat apa. Pasal apa? Geran tu pun dia dah bubuh semua nama anak angkat dia. Dia bubuh awal lah. Dia hibah masa dia hidup lagi. Jadi tak jadilah wasiat. Dia dah bagi masa hidup. Semua dia tukar bubuh nama anak angkat dia. Baik. Jadi tapi jangan bin, tak boleh. Lagu mana baik pun anak angkat kita, jangan bin pada kita, rosak nasab lah. Jadi orang panggil Zaid bin Muhammad, turun ayat Quran panggil Zaid bin Harisah. Baik tuan-tuan, Zaid bin Harisah nombor 2. Yang ketiga adalah Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masa ni kecil lagi, belum balik lagi, mungkin 5-6 tahun macam tu lah, umur dia kecil lagi, belum balik. Sebab apa Sayyidina Ali masuk Islam? Sebab Sayyidina Ali ni Nabi SAW yang bela. Abu Talib ada 10 orang anak, Abu Talib ni miskin, maka Nabi ambil seorang anak Abu Talib bela, jadi anak asuhan Nabi lah, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib yang masuk Islam. Yang ketiga. Yang keempat, sahabat Nabi yang paling setia dan manusia yang terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Setelah para Nabi dan para Rasul, tak kira lah tentang panggil wali kutub ke, kutubul ke, kutubul akhtab ke, bolehlah nama apa pun, takkan boleh lawan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Itulah manusia yang terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Tidak ada tuan-tuan, mana-mana sahabat Nabi ataupun umat terdahulu yang lebih baik daripada sahabat Nabi SAW. Tak ada, kecuali Nabi dan Rasul sahaja. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang keempat. Yang mereka 4 orang ni hari pertama berdakwah, 4 ni masuk Islam. Jadi ni baru 4 orang ni, sebab asing kan. Siapa yang paling semangat berdakwah dalam 4 ni? Kalau kita Nabi SAW nak harap pada Siti Khadijah. Siti Khadijah orang perempuan tuan-tuan, dia terbatas dalam dunia Arab ni. Harap pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kecil, mungkin 5-6 tahun tuan-tuan. Macam mana nak dakwah orang yang dewasa? Nak harap pada Zaid bin Harisah, dia bekas hamba. Maka sahabat Nabi yang paling kuat sekali semangat dalam berdakwah adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar terus berdakwah. Yang terima dakwah ni tuan-tuan, yang 10 orang dijamin syurga tu. Tuan-tuan tahu 10 orang dijamin syurga tu, Al-Asyarah Al-Mubasysyirin bil Jannah. 10 orang ni 10 manusia yang terbaik setelah Nabi dan Rasul. Tidak ada wali ke, datuk pada wali ke tuan-tuan, yang boleh menandingi 10 orang ni. 10 orang ni. Yang lambat sikit seorang saja, iaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia 4 tahun. Tahun keempat Nabi kenabian baru dia masuk Islam. Yang lain semua masuk Islam awal. Umar, Osman, Ali. Siapa lagi? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam,
Abdul Rahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Talha bin Ubaidillah. Dia 10 orang tuan-tuan. Ataupun Sa'id bin Zaid, 10 orang. Yang ni semua masuk Islam awal, kecuali Sayyidina Umar Jadi tuan-tuan, Nabi berdakwah yang 10 orang Nabi jamin syurga ni bukan saja-saja jamin, tapi mereka ni yang terawal dan pendakwah nombor 1. Pendakwah nombor 1 setelah Nabi 10 orang tu. Tapi Islam pelik lah tuan-tuan. Islam pelik. Tak apalah tuan-tuan, bila Nabi SAW berdakwah secara sembunyi selama 3 tahun, kemudian datang ayat Quran suruh terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan pada keluargamu yang terdekat. Ni wahyu yang pertama. Makna dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak berdakwah, mula daripada adik-beradik. Nabi memesan, kita nak bagi elok masyarakat, mula dengan rumah kita, isteri dengan anak-anak. Kalau semua ada kesedaran dalam masyarakat Islam ni, tegur isteri dengan anak-anak, tutup auratnya, solatnya, jauhi maksiatnya, jaga maruahnya. Semua suami main peranan. Kalau semua keluarga elok, masyarakat elok. Betul? Kalau masyarakat elok, maka negara pun jadi elok. Tapi semua suami, semua walilah, ayah ke abang ke, bertanggungjawab dalam menunaikan amanah dia. Baik. Jadi Nabi turun ayat ni, maka Nabi pun panggil lah ahli keluarga dia, panggil semua. Ramai datang, lebih kurang 45 orang datang. 45 orang datang. Nabi nak berdakwah. Baru Nabi nak bercakap, Abu Lahab cakap. Abu Lahab ni abang ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, abang Abdullah lah. Dia bercakap dulu. Kata, ni yang mai semua ni adalah pak saudara hang dengan sepupu hang. Kalau nak cakap, cakaplah. Kalau nak cakap, cakaplah. Jangan buat perangai macam budak-budak. Cakap bahasa bukan tak. Pasal Abu Lahab ni dia perasan dah Nabi ni dia bawa agama lain. Dia perasan awal dah Abu Lahab. Padahal Abu Lahab ni orang yang paling gembira dengan kelahiran Nabi ni. Waldur Rasul ni. Lupa sebenarnya Waldur Rasul hari ni 12 Maaf. Pasal apa kita sambut? Pasal Abu Lahab yang kita baca dalam Quran, tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab kan. Abu Lahab ni dia dengan isteri dia Ummu Jamilah. Tapi waktu Nabi SAW lahir, dia lah orang paling gembira. Yalah, bila Aminah lahirkan apa? Lahirkan Nabi SAW di rumah Abu Talib. Abu Talib ni abang pada Abu Lahab, abang pada ayah Nabi SAW. Dia sangat gembira sebab Aminah lahir anak dia dalam keadaan adik dia tak ada dah. Abdullah meninggal. Ayah Nabi meninggal 2 bulan sebelum Nabi dilahirkan. Bila Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, tak ada ayah, Abu Lahab lah ambil peranan sebagai pak saudara dia lah. Maka Abu Lahab ni happy lah tuan-tuan, seronok. Dia buat kenduri besar-besaran, dia bebaskan hamba dia Suwaibah al-Aslamiyah. Kerana sangat gembiranya dia dengan kelahiran Nabi SAW, maka tiap hari Isnin dia diringankan azab dia dan dia mendapat minum daripada jari-jari Nabi SAW. Itu yang kita sambut tu. Cerita ni disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Itu yang banyak masjid dia buat sambutan Maulidur Rasul. Sambutan ni saya pun pukul 9 dia ada kat sekolah mana tahu, panggil tuan-tuan kat Batu 10 Solar Kafa. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya Abu Lahab punya seronok ni pun dapat syafaat. Itu kita bila Nabi lahir, kita seronok. Memang seronok tuan-tuan. Tak perlu kita suruh pun tuan-tuan. Bila kelahiran Nabi SAW, kita akan bergembira. Jadi tuan-tuan, Abu Lahab ni, walaupun dia ni orang paling gembira kelahiran Nabi, dia lah paling kuat tentang Nabi. Nabi tak ada cakap, dia dah sound dulu lah. Padahal dah mai dah 45 pak saudara dengan sepupu Nabi SAW. Nabi terdiam sebab Abu Lahab sound dia. Kali kedua Nabi SAW naik di Bukit Safa naik di Bukit Safa kan. Nabi Muhammad SAW naik di Bukit Safa dan dia hormat kata apa? Wahai orang Arab, wahai Quraisy, wahai Bani Adi, wahai Bani Kal. Nabi panggil dia pun ramai datang. Kemudian Nabi SAW kata, apa pandanganmu sekiranya aku katakan di belakang lembah ini adanya pasukan berkuda yang sedang mengepung Mekah? Kata orang Arab ramai-ramai, kami percaya, kami tidak ada pengalaman denganmu melainkan kejujuran sahaja. Nabi tak pernah tipu. Itu orang panggil Al-Amin tu, yang tak pernah tipu lah, yang betul-betul amanah, jujur. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW kata, sesungguhnya aku ni pemberi peringatan sebelum datangnya
azabin alim, azab yang pedih. Dengarnya kata lagu ni Abu Lahab maki tu. Celaka untuk kau selama-lamanya, Abu Lahab kata. Adakah untuk ini kau kumpulkan kami? Itu yang turun tabat yada abi lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang dia buat tak boleh tolong leh. Sayasla naran dzatal lahabin wa imra'atuh. Dia akan masuk neraka yang api dia besar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Isteri dia tolong bawa kayu api neraka. Fi jidiha hablum mim masad. Di tengkuk isteri dia ada kalung daripada api neraka. Jadi tuan-tuan, Abu Lahab dengan bini dia masuk neraka. Abu Lahab ni penentang kuat Nabi SAW. Jadi Nabi berdakwah masa ni kena tentangan banyak cerita lah tuan-tuan. Dengan pulaunya, dengan mereka hantar surat kat Abu Talibnya, dengan mereka berpakat jangan bagi orang haji jumpa Nabi SAW. Penentangan selama 13 tahun habis-habisan. Di Mekah tu tuan-tuan, memang sikit je yang Islam. Habis-habisan ditentang. Kemudian dah 13 tahun pindah ke Madinah kan. Ada cahaya jauh tuan-tuan. Orang Mekah tak mau, Allah bagi bantuan jauh tuan-tuan. Madinah tu lebih kurang 500 km tuan-tuan. Kalau guna jalan raya sekarang 450 km jalan raya straight kan. Kadang kalau guna jalan gunung lebih kurang 500 km jauh. Sini mungkin nak kat Johor kot tuan-tuan, jauh. Ni padang pasir. Rupanya di sana orang terima Islam. Sampai di Madinah barulah orang terima Islam. Mula-mula asing juga di Madinah. Sampailah kabilah-kabilah di sekeliling Madinah masuk Islam. Kemudian Fathul Mekah 8 Hijrah ramai masuk Islam. Apa? Manusia masuk kan, yadkhuluna fi dinillah afwaja, ramai masuk Islam. Islam berkembang kuat. Kemudian Khulafa ar-Rasyidin, Daulah Umayyah Abbasiyah, semua Islam berkembang. Tapi Islam bermula dengan apa? Mula dengan asing. Di Mekah asing pelik. Kemudian setelah itu Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia sehingga dianuti oleh 2/3 penduduk dunia. Dulu pernah 2/3. 2/3 orang dunia ni menganut Islam pernah. Tapi sekarang tak sampai Sebab kita sekarang hanya ada 1.7 bilion saja orang Islam. Yahudi lebih Kristian lebih ramai. Kristian ada 2.5 bilion kot. 2.5 bilion kat dunia ni Kristian. Tapi dalam tahun 2070 agama Kristian akan jadi agama yang paling kecil lah, lebih kecil pada Islam. Sebab Kristian ni ada macam-macam. Ada Kristian Katolik, Ortodok, Protestan, ada Kristian gay, pun ada tuan, gay, gereja untuk penganut gay. Ada. Saya ingat di Kuala Lumpur mana apa buat mengarut-ngarut. Ada yang agnostis, Kristian tapi agnostik. Agnostik ni dia betul ke macam tu, dia payah percaya. Betul ke Nabi Isa tu anak Tuhan? Kristian Nabi tak percaya. Dia duk tertanya-tanya. Dia akan jadi tuan-tuan agama yang paling kecil lah. Hindu nombor 3 kan. Paling ramai Kristian 2 bilion lebih. Nombor 2 Islam 1.7 bilion. Hindu nombor 3 1 bilion. Kita tengok apa yang diperbuat dengan umat Islam di India sekarang. Baik. Jadi tuan-tuan, itu agama yang terbesar 3 tu lah. Iaitu Kristian, Islam dan Hindu. Sedangkan manusia atas muka bumi sekarang ada 7.2 bilion. Maknanya kita 1/3 pun kita tak sampai. Tak, 1/3 pun tak sampai. Kita macam 1/7 lah kot lah ni, lebih kurang. 1/7 tak. Mungkinlah 1/5 lah kot kita ni. 1/5 lebih kurang umat Islam di dunia sekarang ni. Kemudian Islam kembali asing dan dirasa ganjil daripada pandangan dunia. Islam kembali asing, kembali orang nampak pelik tuan-tuan. Bahkan daripada pandangan orang Islam sendiri. Sebahagian daripada orang Islam merasa ganjil dan pelik bila melihat orang Islam yang beriltizam dengan Islam dan cuba mengamalkan tuntutan Islam yang sebenar. Tuan-tuan, dia panggil istiqamah atau iltizam. Saya lupa sebut tadi tuan-tuan, yang Nabi SAW tu, Nabi sebut ghuraba tu. Kan ada sahabat tanya, saya sebut tadi. Nabi ada jawab 3. Yang pertama, Nabi SAW kata ghuraba ni, orang yang asing ni, yang Nabi kata untung bagi dia tu. Untung tu maksud dia bagi dia pahala dan syurga. Itu makna dia. Tuba lil ghuraba, pahala dan syurga bagi orang-orang yang kekal asing, kekal atas agama, kekal dalam menyampaikan agama yang sebenar, yang kafah,
yang meliputi seluruhnya, bukan kita ambil sikit-sikit keseluruhan agama tu. Jadi tuan-tuan, Nabi kata bagi dia syurga dan pahala. Kemudian tuan-tuan, dalam saya sebut tadi dua. Yang pertama, Nabi SAW kata depa ni apa? Allazina yuslihun idza fasadan nas, manusia yang memperbaiki diri dia ketika manusia rosak. Yang kedua, alladzina yuslihun ma afsadan nas min sunnati, manusia yang membetulkan balik agama Nabi, syariat Nabi, sunnah Nabi yang telah dirosakkan oleh manusia. Itu yang tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, kata Nabi SAW, unasun salihun qalilun fi unasin su'in kathir. Maksud dia manusia yang baik, manusia yang soleh, yang sedikit dalam kelompok manusia yang buruk yang ramai. Makna dia dalam masyarakat tu yang tak semayang lebih ramai pada semayang, tapi dia boleh semayang. Dalam masyarakat tu yang buat maksiat lebih ramai daripada yang tak buat, dia boleh tinggal maksiat walaupun keliling dia buat maksiat. Dalam masyarakat tu orang dah tak hiraukan agama, tak mengaji dah, tak hiraukan agama. Dalam keadaan masyarakat semua jauh pada agama ni, kita tengok dah jadi biasa orang tak mengaji ni, dah jadi biasa orang tak semayang, dah jadi biasa orang yang buat maksiat. Tapi masih lagi ada orang yang tak terikut tuan-tuan. Dia tak terpengaruh dengan budaya sekeliling dia yang tak elok yang dilakukan oleh orang Islam sendiri. Ini kita panggil istiqamah tuan-tuan. Istiqamah di atas agama tu, kata istiqamah tu. Tu pengarang ni kata orang Islam sendiri pelik tengok orang yang istiqamah. Dia pelik. Patutnya kita pelik dengan orang tak semayang, dia pelik dengan orang yang rajin semayang. Dan dah jadi biasa tuan-tuan pergi kedai makan pagi-pagi, tuan-tuan pergi kedai kopi makan roti canai. Kadang-kadang ada je member-member kita yang kita kenal subuh tadi pun tak semayang, tapi dah jadi biasa lah kita makan dengan dia padahal subuh tadi tak semayang. Baik, jadi tuan-tuan ni istiqamah. Dia dalam hadis 40 ada kan, satu hadis 40 cerita pentingnya istiqamah tu. Ada seorang sahabat Nabi tanya, dia kata qulli fil Islam qawlan la as'alu ahadan ghairak. Sahabat Nabi ni tanya kepada Nabi SAW, berikan aku satu nasihat yang mana aku cukup dengan nasihat ni, aku tak payah minta nasihat orang lain lah. Dia nak nasihat pada Nabi, satu nasihat yang mana nasihat ni aku tak payah tanya orang lain dah, tak payah minta nasihat pada orang lain dah. Jadi pendek je Nabi bagi. Hadis masuk hadis 40 kan, pendek je. Hadis yang pendek tapi dia panggil al-jami' al-mani', yang padat, tepat dan kena tuan-tuan. Padat dan tepat. Pendek tapi makna dia luas. Nabi kata apa? Nak nasihat ni nak pendek dan dipegang. Kata Nabi SAW, qul amantu billah, katakanlah aku beriman dengan Allah, summa istaqim, kemudian kau istiqamahlah. Istiqamah atas apa? Atas agama Allah. Tak cukup lah. Tak payah nak minta nasihat orang lain lah. Kita beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada Allah, beriman dengan Nabi teruslah. Sebab Allah Ta'ala yang utuskan Nabi. Siapa yang beriman pada Allah tak beriman pada Nabi, dia tak beriman lah. Beriman pada Allah termasuk dengan beriman segala apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab Quran itu adalah kalamullah. Siapa beriman pada Allah tapi tak percaya pada Quran, ini mengarut Beriman pada Allah, beriman pada Quran, dan beriman pada tututan Al-Quran, dan istiqamah. Buat apa yang Quran suruh buat. Tak payah minta nasihat orang lain lah tuan-tuan. Cukup tuan-tuan. Sama dengan ini, istiqamah tuan-tuan. Seorang yang istiqamah dengan Islam dipandang sepi oleh masyarakat dan terlalu susah untuk diterima sebagai peribadi yang sihat. Susah terima kalau orang ni istiqamah sungguh dengan agama dia. Contohnya kalau ada suatu program, ini dia bagi contoh lah, pengarang bagi contoh. Kalau ada satu program kemasyarakatan, kemudian masuk waktu sembahyang, tiba-tiba ada seorang yang meminta diri untuk menunaikan sembahyang, maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan terlalu warak. Sedangkan orang yang tidak bersembahyang sambil bersenda-senda ketika orang lain bersemayang tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah dan terkutuk. Ini pengarang bagi contoh lah. Kalau ada satu program kemasyarakatan, orang minta izin nak semayang, orang nampak macam warak sangat, orang nampak macam baik sangat.
Orang nampak macam apa? Ustaz ke. Orang nampak lagu tu lah. Ada sebagai orang dia pandang, ni baik sangat lah, ni warak sangat lah. Padahal semayang tu wajib. Yang duk berjoget terkinja-kinja itu mengarut. Tapi orang akan nampak macam pelik bila orang nak minta semayang. Program apa-apa tuan-tuan, tak izin semayang dulu, kadang-kadang dia rasa macam rasa asing lah orang yang nak semayang waktu ada program. Baik. Dan kita pun pernah masuk program kan, kita tengok ramai yang tak semayang. Betul tak? Program sepah tak semayang. Dia bila tak semayang memang rosak. Tu ialah kita nak bagi tahu tak semayang rosak. Banyak kes perceraian bermula daripada tak semayang. Ada je orang semayang bercerai, ada. Ustazah kahwin bercerai, ada. Itu bukan lebih tak semayang, lebih kepada orang panggil apa? Peribadilah tuan-tuan, ataupun adalah kepentingan yang tak sama. Tapi dalam masyarakat ni yang banyak bercerai je, punca daripada semayang lah, tak semayang. Bila tak semayang, kita jauh pada agama. Bila jauh pada agama, kita dekat dengan maksiat. Itu jadi macam-macam. Mulakan dulu dengan semayang. Baik. Begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman. Macam itulah. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Dan tuan-tuan tahu kan, ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku hari kiamat illa ala asyrarin nas. Kiamat tak akan berlaku melainkan ke atas manusia-manusia yang jahat. Pasal apa nak cerita ni, manusia ni dengan berlalunya zaman dia akan jadi lagi jahat, jauh pada agama. Nanti bila datang Imam Mahdi dengan Nabi Isa, okey balik. Kemudian dah meninggalnya Imam Mahdi dengan Nabi Isa, masyarakat mungkin jauh pada agama, dia jadi balik. Dia berulang balik. Benda yang sama dia berulang. Sampailah Nabi SAW pernah sebut, takkan berlaku kiamat, la taqumu sa'ah ala Luka' ibnu Luka'. Yaqulu Allah Allah. Takkan berlaku kiamat pada orang yang bodoh, anak orang yang bodoh. Makna dia apa? Orang yang bodoh beragama. Kerana maksud dia bodoh beragama ni tak mengaji. Itu makna dia. Orang yang jahil. Bodoh ni kasar lah tuan-tuan, tapi bodoh jahil tu sama lah. Jahil bahasa Arab. Luka ni orang yang bodoh lah. Orang yang bodoh kerana tak mengaji ataupun jauh pada agama. Ayah dia bodoh, anak dia bodoh, tapi dia sebut Allah Allah. Dia masih sebut Allah. Semayang entah apa, semayang pun tak, zakat pun tak, dah hidup pun dah tunggang langgang lah tuan-tuan, tapi masih boleh sebut Allah lagi. Selagi mana atas muka bumi ni ada orang sebut Allah Allah, takkan berlaku kiamat. Bukan nak cerita zikir Allah Allah itu paling afdal. Ada orang dia salah faham dengan zikir Allah Allah itu afdal. Zikir Allah dapat pahala. Tuan-tuan sebut Allah, tuan-tuan ingat Allah. Tapi antara tuan-tuan sebut Allah dengan subhanallah, sudah semestinya subhanallah itu lebih afdal. Sebab tuan-tuan sebut nama Allah sambil memuji Allah. Betul tak? Macam para malaikat kan. Para malaikat atas langit buat apa? Subhanallah wa bihamdih. Tuan-tuan baca Al-Quran kan, banyak ada ayat Quran, yusabbihu lillah, sabbaha lillah. Ke mana dia? Yusabbihu lillah man fis samawati wal ard. Yang ada di langit di bumi ni sabbaha lillah, semua sebut subhanallah bihamdih. Binatang sebut subhanallah bihamdih, pokok sebut subhanallah bihamdih, malaikat sebut subhanallah bihamdih. Malaikat sebut Allah dengan pujian. Boleh tak? Maha suci Allah dengan segala kepujiannya. Kalau tuan-tuan sebut Allah dapat pahala daripada langsung tak sebut. Macam tu. Kan kita tak sebut langsung, dengan tuan-tuan sebut Allah dapat pahala sebab tuan-tuan ingat Allah. Tapi jangan sebut Allah itu lebih afdal daripada zikir-zikir yang Nabi ajak. Sebab para malaikat dan para pokok-pokok semua tuan-tuan, semua memuji Allah, bukan sekadar sebut dengan pujian. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim kan. Kalimah yang ringan di lidah, besar dalam timbangan kan, besar dalam pahala. Jadi tuan-tuan, hadis ni sebut, kalau ada lagi orang yang jahil dalam beragama, tak reti semayang, tak reti puasa, tak reti apa, habuk pun tak reti, tapi lidah ni masih lagi sebut Allah Allah. Kan ada orang kita kadang-kadang walaupun tak semayang, tapi dia nampak ulang Allah, semayang pun tak, tapi lidah tu ada lagi lah Allah tu. Dah bertahun tak semayang, jatuh apa-apa Allah tu ada lagi lah. Selagi mana ada orang boleh sebut Allah, selagi itu takkan kiamat.
Boleh lah. Pasal kenal Allah lagi. Pasal apa? Pasal kiamat hanya berlaku pada orang yang betul-betul jahat. Sampai Allah pun dia tak sebut lah. Yang disebut mencarut dia. Tidak. Jadi apa-apa mencarut dia tuan-tuan. Itulah. Sembahyang pun tak, apa pun tak. Nak sebut Allah pun tak boleh lah. Itu yang kita nak sebut. Jadi habislah tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita akan masuk hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ni panjang sikit. Jadi tuan-tuan kesimpulannya, kalau ada orang beritahu tuan-tuan esok kiamat, lagi 5 tahun kiamat, tuan-tuan jangan percayalah. Boleh lah. Dan ni jangan kata orang sebut Allah, masih ramai yang boleh semayang, masih ramai lagi berzikir, masih ramai lagi baca Al-Quran. Bagaimana kiamatnya? Dan sebelum kiamat juga keadaan akan jadi sangat aman. Allah Ta'ala jadikan dunia ni sangat aman. Aman dengan orang yang melakukan maksiat. Ini kita panggil istidraj. Aman sungguh, aman seaman-amannya. Dalam keadaan ni pun tak semayang, tak puasa, aman. Sampai saya ingat ada sebahagian ustaz disebut amannya sampai tuan-tuan suar tangan tuan-tuan ke dalam mulut buaya, buaya tak makan. Aman. Sebab buaya pun makanan banyak dalam sungai. Suar mulut tangan dalam mulut buaya, buaya tak ngap. Kalau tuan-tuan ni percaya konspirasi kan, ada orang percaya konspirasi. Kiamat lagi 2 tahun lah, Dajjal lah, Illuminati lah, macam-macam percaya. Kalau rasa nak kiamat sangat dah, pergi zoo tapping, suar mulut kat mulut buaya. Kalau dengar tu lambat lagi lah kot. Kalau dah percaya sangat, kok percaya sangat konspirasi ni. Saya lama dah baca bab konspirasi Illuminati, lama dah. Tapi bagi saya itu hanya satu persepsi sebenarnya. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi bagi saya yang Illuminati lah, bab Dajjal lah, apa semua ni tuan-tuan, teori konspirasi ni, dia lebih kepada ciri anak-anak Dajjal sebenarnya. Bukan Dajjal lagi. Manusia yang berakhlak macam Dajjal. Itu yang betulnya. Dajjal betul belum keluar lagi.